Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Insyaallah untuk kita memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama membaca insyaallah memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita pada malam ini untuk dapat bersama-sama menyambut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang baik pada malam ini. Dan seterusnya kita alhamdulillah dapat sama-sama menyahut seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melalui ataupun berada berhampiran dengan majlis taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama singgah pada malam ini di dalam majlis ilmu untuk membaca Al-Quran dan seterusnya untuk mempelajari sedikit insya-Allah makna-makna dan juga pengajaran-pengajaran daripada juzuk yang ke-30 ataupun juzuk amma insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita tak lama lagi, insya-Allah mungkin sekali dua kali lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan melihat satu surah yang seterusnya. Minggu lepas kita telah lihat surah Al-Kautsar. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama di surah yang baru, iaitu surah Al-Ma'un, surah seterusnya. Jadi surah ini taklah panjang sangat, tapi lebih panjanglah daripada apa yang telah kita baca pada minggu lepas. Iaitu insya-Allah kita akan baca dulu. Saya akan baca sedikit daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Sadaqallahul azim. Jadi insya-Allah kita akan tengok beberapa perkara lah yang daripada ayat ni. Surah ini secara lebih kurangnya ialah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Walau bagaimanapun ada juga di kalangan ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa surah ini separuh-separuh. Artinya separuh Makkah, separuh Madinah. Iaitu apa? Daripada ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga turunnya dikatakan di Makkah. Surah Makkiyah dipanggil. Dan ayat seterusnya, ayat yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam dikatakan turunnya di Madinah. Itu pendapat setengah ulama. Kerana apa? Kerana bila dilihat kepada isinya, dilihat kepada kandungan, dilihat kepada poin-poin yang ada di dalam surah ini, iaitu ayat 1, 2, 3 dia lebih berkaitan dengan orang-orang kafir, musyrik. Ayat 4, 5, 6 4, 5, 6 dan 7 dia berkaitan dengan orang-orang munafik. Sebab itulah setengah ulama kata ada Makki, ada Madani. Untuk secara umumnya sebenarnya surah Juz Amma ni ataupun juzuk yang ke-30 semuanya adalah Makkiyah menurut sebahagian besar ulama. Cuma ada dua surah yang memang confirm surah tu adalah turunnya di Madinah, iaitu surah yang telah kita baca pada
beberapa minggu lepas. Iza jaa nasrullah, dan yang keduanya surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Jadi yang lain-lain tu, surah-surah lain yang banyak tu dikatakan turunnya di Makkah. Termasuklah surah ini. Walau bagaimanapun kita akan tengok insya-Allah. Surah ini dia menceritakan yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala berkata Ara'aita. Masa kecil-kecil dulu memang dinamakan, kita panggil surah ni surah Ara'aita. Kita tak tahu nama-nama surah yang pelik-pelik ni, Al-Maun ke apa ke, tapi kita panggil ikut kepala dia. Kepala dia Ara'aita. Juz alif lam mim, macam tu. Panggil juz lam yakuni, juz ikut suka hatilah, lam wa man yaqnut. Kita ingat macam tu saja dulu. Tapi bila dah besar ni, dah tengok tafsir, dia adalah nama-nama dia sebenarnya. Surah ini dimulakan dengan Ara'aita. Ara'aita ni artinya ialah tu maknanya adakah, ra'a tu tengok, ta tu kamu, tidakkah kamu tengok. Itu maksud dia. Tapi dalam Al-Quran, bila dia kata tidakkah kamu tengok, dia banyak erti. Tidakkah kamu tengok ni, tengok dengan mata kah, ataupun tengok dengan hati, tengok dengan pemikiran. Kamu tak fikir kah? Macam tu soalan dia. Kamu tak tengok kah? Tengok situ ialah kalau kita bahasa kita kata pandang. Pandang ni apa pandangan kamu? Takkan pandang dengan mata. Pandang dengan hati lah kan. Pandang dengan fikiran lah. Apa pandangan kamu? Tapi kalau pandang, lihat. Macam tu. Jadi bahasa kita sendiri pun sebenarnya ada makna, banyak makna bila pandang ni. Jadi begitulah juga dalam bahasa Arab ni, bila dilihat, dia kata, kamu lihat tak? Allah Subhanahu wa taala sebut di sini ialah ara'aita, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu fikir. Ayat ini asalnya diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jadi Allah Taala bertanya kepada Nabi Muhammad. Di sini di depan ni adakah ni? Makna bahasa Arabnya dia kata ialah litashwiq, dia kata. Tashwiq ni nak minta kita ni supaya kita ni tani berfikir. Fikir. Cuba fikir sikit. Macam tu. Ataupun satu lagi, dia kata makna dia di depan tu, sebiji itu. Maknanya adalah litajib, dia kata. Litajib dia kata, pelik tak? Macam tu. Kamu pelik tak tengok? Maknanya dia minta supaya kita ni berfikir. Fikir supaya tengok rasa pelik tak apa yang berlaku ni. Apa yang berlaku? Allazi yukazzibu biddin. Kamu tak pelik tak tengok orang yang yukazzib. Yukazzib ni maknanya orang yang mendustai, artinya. Dia ada dua. Yang pertama sekali ialah yakfur, kafir. Kafir kepada Islam. Satu. Tapi ada satu lagi, Allah Subhanahu wa taala guna dalam surah ini yukazzib. Yukazzib ni artinya mendustai. Sama tak mendustai dengan tak percaya? Kufur tu tak percaya. Jadi yukazzib itu maknanya mendustai. Dia mendustai ni lebih dahsyat lagi. Kalau kufur dalam bahasa Arab, dia kufur, dia tak percaya. Tapi dia tak percaya, dia mungkin senyap. Dia tak percaya. Saya cakap apa-apa dia tak percaya. Itu yakfur dalam bahasa Arab. Bila yukazzib ni, dia sama ada dia tahu perkara tu betul, tapi dia tak percaya juga. Kerana ego dia, kerana sombong dia, kerana nak jaga kepentingan-kepentingan dia, itu nama dia yukazzib. Satu lagi, yukazzib ni maknanya apa? Iaitu dia mendeklarkan bahawa orang yang bercakap tu tak betul. Iaitu apa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya dikatakan tidak betul oleh pemimpin-pemimpin Quraisy ni. Orang-orang besar Quraisy ni, orang musyrik ni mengatakan bahawa Nabi ni tak betul. Jadi itu sebab itulah Allah Taala gunakan perkataan yukazzib. Banyak sebenarnya dalam surah-surah yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan cerita tentang rasul-rasul yang terdahulu ni. Kebanyakan daripada orang-orang yang tak suka kepada rasul ni, dia bukan hanya kafir, tapi dia yukazzib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini yukazzibu biddin. Din ni apa pula din ni? Dalam maksudnya asalnya ialah din ni agama. Maknanya kamu tak tengok tak Muhammad? Kamu tengok tak Muhammad? Kamu fikir pelik tak orang-orang yang mendustai ad-din? Din ada dua makna. Din ada dua makna. Seperti kita baca dalam Al-Fatihah, kita baca
Maliki Yaumiddin. Dia ada dua baca situ Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi qiraat kita Maliki Yaumiddin dah. Jadi imam dia taklah baca, nanti dia baca Maliki Yaumiddin, pelik pula Mekah pula. Style di Mekah dia baca macam tu kadang-kadang tu. Sebab ada qiraat macam tu. Qiraat tak apalah. Dua-dua tu betul. Bagi kita lah. Jadi dekat ad-din tu, masalah di ad-din tu, Maliki Yaumiddin, Tuhan ini raja kepada hari din. Din tu apa? Ada satu pendapat yang pertama, ulama tafsir kata maksud sini ialah mereka orang kafir ni mendustai agama. Mendustai apa yang dibawa oleh Muhammad. Mendustai Quran, mendustai wahyu. Tolak semua ni yang Muhammad bawa ni. Itu din. Tapi yang keduanya, ini ulama tafsir, banyak sangat tafsir ni. Tapi maknanya bagus maknanya. Kalau kita baca, kita dengar orang kata macam ni, betul. Macam ni pun betul. Sebab apa? Ada banyak. Tapi jangan semua betul. Kalau yang tak betul tu memang tak betul lah. Saya ni copy and paste daripada kitab-kitab tafsir. Jadi, makna kedua yang popular, yang masyhurnya, ad-din ni, ialah artinya pembalasan. Artinya. Pembalasan apa? Iaitu semua kita ni, apa yang kita buat atas dunia ni, bukannya tak ada yang tak dikira. Semua dikira. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua Allah Taala tengok. Jadi semua Allah Taala kira. Kira untuk apa? Bukan kira saja-saja kira. Suka-suka hati kira. Tak. Untuk apa? Untuk din. Itulah makna din. Yang kedua, din ialah pembalasan maknanya. Maknanya Nabi kita SAW bila dia bawa Islam pada pertama dulu, 3 perkara utama yang dibawa ni. Dalam Quran pun kalau kita baca, dia ulang kali sebut kali tentang apa? Al-jaza, al-hisab, al-jaza, al-hisab. Kamu ni mati, bila mati ni akan dibangkit. Akan ada semula hidup selepas daripada mati. Yaumul qiyamah, yaumul akhirah, al-waqi'ah. Macam-macam. Al-haqqah. Allah Subhanahu Wa Taala ni nak beritahu kepada kita bahawa kita ni hidup dunia ni bukan hanya setakat dunia saja. Tapi selepas mati tu ada kebangkitan. Kebangkitan tu untuk apa? Kebangkitan tu untuk dihisap. Itulah sebenarnya. Hisap ni syurga ke neraka tu ialah selepas daripada hisap tu. Jadi orang kafir Quraisy ni, orang yang tolak Islam, dia tolak apa? Dia tolak inilah ad-din ni. Jadi sebab itulah ditekankan sangat-sangat. Jadi pelik kalau orang tak percaya bahawa ada selepas mati ni, dia ada ad-din ni. Itu ayat yang pertama lah ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu, Allah Taala beritahu fazalikal ladzi yad'ul yatim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ada empat perkataan sini. Ada 5, minta maaf 5. Nombor 1 fa. Ulama-ulama tafsir sebut sini. Kenapa ada fa di sini? Fa ni untuk apa? Yang popularnya, yang masyhurnya di kalangan ulama-ulama tafsir, dia kata fa ni dipanggil fa as-sababiyah dipanggil. Kenapa mereka ni mendustai ni? Macam mana bentuk mereka dusta ni? Fa tu maknanya sebab mereka dusta ni ialah kerana apa? Kerana mereka dusta kerana mereka tidak mahu buat benda-benda ni. Benda-benda apa? Nombor 1, yad'ul yatim. Mereka ni mengherdik anak yatim. Mengherdik ni bukan setakat maknanya tak nak beri, ataupun setakat ni berlaku kasar maknanya. Yad'u ni ialah dia dalam bahasa Arabnya erti ialah yadfa'u bi'unfin wa shiddatin. Dia kata iaitu tolak orang, bukan tolak cara baik. Kalau tolak baik, tolak baik. Ditolak cara baik. Kalau tolak pergi macam tu. Itu al-yatim. Al-yatim ni dalam Islam ni, dalam Quran banyak sebut pasal anak yatim. Tapi orang Melayu panggil anak yatim. Ada anak pula depan tu. Dia tambah. Mari daripada mana tak tahulah. Dalam bahasa Arab dia tak ada anak yatim. Dia ada yatim. Kalau kita anak yatim ni ayah dia lah yatim. Nama yatim. Anak yatim. Ni bukan anak yatim, anak Isa, anak Muhammad. Bukan. Yatim dalam bahasa Arab artinya seorang yang mana kematian ayah dia dan dia belum sampai kepada umur balik. Maknanya kalau dia dah balik umur dia, maka tak dipanggil anak yatim lagi, kecualilah ayah dia nama yatim. Jadi dia ni yatim dalam bahasa Arab. Yatim. Yatim ni dalam bahasa Arab zaman dulu, keadaan dulu ialah orang perempuan tak bekerja.
Jadi orang perempuan akan berharap kepada suami. Orang perempuan ni banyak duduk rumah lah, tak macam sekarang sikit kan. Kadang-kadang tu orang perempuan lebih hebat lagi daripada suami. Kadang-kadang tu zaman dulu ni, keadaan biasanya itu orang perempuan ni kerja dia ialah mengurus rumah tangga. Jadi yang cari rezeki, cari duit, cari apa semua ni adalah lelaki. Bila lelaki tak ada, ayah tak ada, maka dia akan jadi anak yatim ni sangat-sangatlah ni. Yang keduanya, dari segi tak ada orang nak tolong dia bila yatim ni. Bukan tolong dari segi duit saja, keuangan saja, tapi nak support dia. Sebab itulah penindasan. Orang tindas anak yatim dulu. Sama tu, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala memberi isyarat kepada kita. Anak yatim ni kena jaga. Anak yatim kena support dia. Jadi kalau orang buat suatu benda kepada anak yatim secara tak elok, maka ini Allah Ta'ala marah sangatnya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut banyak kali pasal anak yatim ni. Dalam surah An-Nisa ada. Surah An-Nisa ni ialah surah perempuan kita kata. Tapi banyak sebut pasal anak yatim. Sebab kalau ikut ulama' kata, nama dia surah perempuan. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan tentang orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Orang yang lemah ni apa? Perempuan yang kadang-kadang ditindas, yatim, orang miskin, itu hamba. Jadi dalam surah An-Nisa ni banyak cerita perkara-perkara ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini allazi yad'ul yatim ni antara sifat yang popular yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia ni perangai jahat. Kemudian yang ketiganya, Allah Taala kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Minta maaf sikit lagi tadi yad'u. Dia ada yad'u. Ada dua qiraat situ. Qiraat kan, ini orang belajar qiraat lah. Tapi qiraat kalau dalam setengah-setengah tafsir seperti tafsir Jalalain, dia akan sebut, dia explain kenapa yad'u. Makna yad'u ni apa? Yad'u maknanya memanggil. Dakwah memanggil. Dia ada dia ada yad'u. Ada dua. Tapi kalau kita dengar orang baca yad'u ni pelik lah sikit ni. Sebab ni qiraat yang pelik sikit. Bukan qiraat pelik. Qiraat ni ada 7 semuanya. Semua tu diterima. Orang belajar Ma'had Tahfiz tahulah. Saya ni tak tahu sangat. Sikit-sikit boleh lah. Tapi bila dia sebut ada dua. Yadak tu maknanya tolak. Maknanya. Bila yad'u maknanya panggil. Macam terbalik tak? Allah Ta'ala marah di sini. Sifat orang-orang yang menentang agama ni, ialah biasanya mereka ini akan akan menolak, mengherdik, membuat tak elok, membuat keras kepada anak yatim. Tapi satu makna lagi ialah memanggil. Ulama kata memanggil sini bukan memanggil baik, tapi memanggil dalam ertiannya iaitu menyuruh suka-suka hati, memerintah apa-apa yang tak patut buat. Bukan hamba dia anak yatim ni, tapi dia buat macam hamba, seolah-olahnya hamba dia. Lalu dia panggil ikut suka dia. Panggil ni, angkat ni sikit, ni tolong buat. Mentang-mentang budak tu yatim, dia suruh. Tu yang kedua lah. Itu juga ada sebenarnya tak lari daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama tafsir, kerana ada bacaan macam tu. Yad'ul yatim. Gitu kan. Bukan yadak. Itu yadak tu. Ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan kemudian sifat lagi. Sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, Allah Taala sebut perangai-perangai yang dibuat oleh orang-orang yang menentang Nabi kita ni. Iaitu apa? Dia kata wala yahuddu ala. Yahuddu, hadda yahuddu artinya ialah seorang yang tidak, la ni tidak. Yahuddu ni menggalakkan. Yahussu. Yahussu ni menggalakkan. Kalau menggalakkan sekarang ni apa? Buat iklan ke, buat poster ke, buat masuk TV ke, tolong derma. Kadang-kadang kita ni share ke, share link je, bukan buat apa. Itu maksud menggalakkan pada zaman moden ni. Zaman dulu mungkin kata tolong dia. Mungkin dia tak tolong. Tapi dia suruh orang menolong iaitu apa? Ala ta'amil miskin. Ta'am ni maknanya makanan. Al-miskin maknanya orang miskin. Al-miskin maknanya seorang orang miskin. Al-miskin, gitu. Ni pengikut tafsir lah kata. Ta'am tu makanan. Makanan miskin. Dia tidak menggalakkan makanan miskin. Apa cerita pula? Sepatutnya dia tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Kalau ikut makna macam tu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam ni, kita tak boleh ubah tak boleh pandai-pandai kita. Dalam bahasa Arab kalau memberi makan ni it'am.
Kalau ta'am ni ala ta'amil miskin, artinya makanan orang miskin. Kenapa pula dia guna perkataan macam tu? Ada sebab dia. Dalam bahasa Arab, bila Allah Ta'ala sebut ta'amil miskin, wala yahuddu ala, dia tidak memberi, tidak menggalakkan orang kepada makanan orang miskin. Maksudnya sini ialah setiap pada harta kita ni ada hak orang miskin. Itu maksud dia. Iaitu apa? Kalau kita tak beri hak mereka ni, seolah-olahnya kita ni telah tidak memberi hak orang lain. Jadi adalah ulama kata sini termasuklah dalam ni ialah seperti zakat sebenarnya. Jadi dalam harta zakat, dalam harta kita tu dia akan jadi tak bersih sehinggalah kita mengeluarkan benda tu kita beri kepada hak orang yang perlu. Orang miskin ke, orang fakir ke, kita beri makan. Beri makan ni bukan maknanya suap mulut dia. Bukanlah beri makanan tu beri beras pada dia, tapi dia ialah isyarat iaitu membantu orang miskin maksudnya. Jadi artinya pada harta kita ni ada hak orang miskin. Kalau kita tak keluar, tak beri tu, seolah-olahnya macam kita ni makan hak mereka. Sebab itulah dia guna, dia kata ala ta'amil miskin. Jadi sifat-sifat lagi ni, ini sebenarnya sifat yang Allah Ta'ala marah kepada orang yang musyrik ni, ataupun orang yang yukazzibu biddin. Nombor satu sifat dia yadam al-yatim, yang kedua ialah yahud wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masuk sekarang ayat yang ketiga ni, inilah setengah ulama kata tiba-tiba perkara tentang sembahyang pula. Ini insya-Allah akan terkena pada kita semua mungkin. Setengah ulama kata ayat ini, ayat yang keempat ini adalah berkenaan dengan orang-orang munafik. Orang munafik ni berada di mana? Di Madinah. Di Mekah tak ada orang munafik. Sebab apa? Sebab di Mekah ni susah. Orang nak masuk Islam kena seksa. Orang nak masuk Islam kena marah, kena macam-macam dibuat ni. Jadi tak ada di Mekah ni, tak ada orang nak masuk Islam. Nabi pun tak menang. Nabi pun hina, dalam keadaan hina di Mekah tu. Maksudnya dihina ni maknanya dihinakan oleh orang Mekah. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, Nabi dah jadi ketua. Bila Nabi jadi ketua, Nabi dah menang dalam peperangan Badar. Selepas peperangan Badar lah lahirnya ramai orang munafik. Sebelum peperangan Badar tak ada lagi. Lepas Badar, start dah orang munafik yang timbul. Abdullah bin Ubay bin Salul, tu grup-grup dia tu. Dia ketua dia. Jadi ketua dia ni bukan seorang, dia ketua. Ramai grup-grup itu. Senarai nama ni berlarutan sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab tu dalam Quran banyak sangat cerita pasal orang munafik ni. Jadi orang munafik ni antara sifat dia ialah apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dia kata wa iza qamu ilas solati qamu kusala. Kemudian tu apa dia sebut? Allah Taala kata yuraunan nas. Kemudian wala yazkurunallaha illa qalila. Tu sebut dalam surah An-Nisa. Allah Taala kata orang munafik ni bila mereka ni qamu ilas solah, mereka nak pergi sembahyang, Allah Ta'ala tak guna aqimus solah tau. Dia bukan mendirikan sembahyang. Bila orang nak sembahyang, dia pergi. Aqam. Bila dia pergi sembahyang, dia malas. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Fawailul lil musallin. Jadi, kita jangan baca berhenti situ. Kalau baca berhenti situ, fawailul lil musallin, artinya celakalah orang sembahyang. Kita pun berhenti. Lepas tu kita pun Allahu Akbar. Contohnya. Kalau kita baca macam tu, jadi kalau orang faham lah, kalau macam tu tak perlu sembahyang lah. Sebab apa? Celaka orang sembahyang ni. Orang tak sembahyang tak celaka. Tahu, ayat tu tak boleh berhenti situ. Dia kena sambung lagi. Sambungnya apa? Celakalah orang sembahyang. Allazinahum an solatihim sahun. Allah Ta'ala kata, iaitu orang-orang yang allazihum an solatihim. Dalam bahasa Arab tu kata an solatihim. An tu maknanya daripada. Maknanya dari solat mereka. Dia tak kata min solatihim. Para salafus soleh, ulama-ulama dulu, yang awal-awal Islam dulu, dia kata nasib baiklah Allah Ta'ala ni tidak menyebutkan allazinahum fi solatihim. Apa erti kalau fi solatihim? Ertinya orang-orang yang sahun. Sahun tu apa? Lupa. Kita baca kan, kita baca dalam apa ni? Dalam sujud sahwi. Apa? Subhan la yanamu wa la yashu kan. Allah Taala ni tidak tidur dan tidak yashu, tidak lupa.
Allah Ta'ala ni tak lupa, tak tidur. Tapi sahun ni sebut sini kan, orang-orang yang sahun anis solah. Jadi ulama kata sahun anis solah lain daripada sahun fis solah. Sahun fis solah ialah apa? Iaitu orang-orang Islam ni dia memang sahun fis solah. Sebab itulah kita kadang-kadang lupa. Lupa rakaat, lupa sujud, lupa niat, lupa apa-apa. Lupa macam tu salah tak salah? Tak salah. Sebab apa? Itu sahun fis solah. Yang Allah Ta'ala marah di sini ialah apa? Sahun anis solah. Gitu. Jadi sahun anis solah, ulama-ulama kata maksudnya ialah apa? Dia buat tak endah terhadap sembahyang dia. Waktu sembahyang pun dia tak sedar. Oh, Zuhur dah. Tengok-tengok nak asar. Kan? Oh, Maghrib dah nak. Oh, Zuhur pun tak sembahyang lagi. Nampak kan? Jadi ulama-ulama kata lebih detail lagi, kalau ulama-ulama moden lah disebut kan. Kita ni kalau nak buat apa-apa, sembahyang tu nombor satu. Nak check tak? Kalau nak kerja, time sembahyang macam mana? Sembahyang Zuhur pukul berapa? Macam tu maknanya. Asar pukul berapa? Jadi kita kena berhenti, kena setting tu apa-apa kena sembahyang. Supaya apa? Jangan letak sembahyang tu nombor 10. Allah dah atur jadual siap-siap dah, tengok-tengok Allah sembahyang. Sembahyang kita jangan macam tu kan. Kalau macam tu kita takut, dia kata kita termasuk dalam allazina hum an solatihim sahun. Daripada sembahyang. Ini adalah di antara perangai orang munafik yang disebutkan, iaitu mereka ni kalau ikut dalam hadis Nabi SAW, ada satu dia kata, kami bertanya Rasulullah SAW, apa maksud an solatihim? Nabi SAW dalam satu hadis dia kata, allazina yuakhiruna as-solah. Orang yang melambatkan sembahyang sehingga hampir-hampir nak keluar waktu dia dengan sengaja. Bukan tak sengaja. Kalau tak sengaja tu lain. Ni dengan sengaja. Nak sembahyang Zuhur dekat dengan asar, nak sembahyang asar dekat dengan Maghrib. Memang style macam tu kan. Itu maknanya orang yang tak, orang panggil tak syakna, tak hirau, tak ambil care pasal sembahyang tu. Itu an solatihim. Itu adalah sifat-sifat orang munafik. Seterusnya, allazina hum yuraun. Sifat yang kedua, orang munafik ni, dia kata apa? Kalau sembahyang, memang ada ayat yang saya baca tadi, ada dalam surah An-Nisa, allazina hum yuraun. Yuraun ni daripada ra'a. Ra'a tu maknanya lihat, maknanya. Bila yuraun, dia maknanya ialah kita buat satu benda supaya orang tengok. Itu dalam tafsir-tafsir kata orang-orang munafik ni, kalau ada orang dia sembahyang, kalau tak ada orang dia tak sembahyang. Kalau orang tengok dia sembahyang semak sikit, cantik sikit. Kalau tak ada orang tengok, dia sembahyang lebih kurang. Macam tu sifat dia. Jadi sebab apa dia kata yuraun? Dari perkataan riak daripada sinilah. Ra'a tu tengok, riak tu maknanya nak supaya orang tengok. Itu. Kalau orang tak tengok, dia tak buat elok-elok. Allazina hum yuraun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini berulang kali kan. Allazi hum banyak kali hum kan, kalau kita tengok sini. Hum ni kenapa dia ulang? Dia kata ialah kerana dia nak mencela orang tu. Allah Ta'ala nak cela orang tu. Tengok tu, macam tu. Tengok tu. Dia lah tu, macam tu. Dia tu, dia. Dia sembahyang macam tu. Dia macam tu. Banyak kali. Dia. Sebut. Dia ulang berkali-kali perkataan hum tu. Kau tengok, allazina hum an solatihim, allazina hum yuraun. Padahal kalau ikut bahasanya, cukup sekali dah cukup dah. Tapi dia ulang banyak kali. Nak kata apa? Hum itu diulang untuk menunjukkan menghina orang-orang yang buat macam tu. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un, yamna' maknanya menghalang. Al-ma'un ni dalam bahasa Arab artinya ialah barang-barang yang kecil-kecil yang dia ambil manfaat oleh orang, tetapi kalau hilang barang tu maka tak menjadi masalah kepada orang tu. Itu nama dia al-ma'un. Jadi contohnya apalah maknanya? Kalau kita ni hidup berjiran, orang punya kapak ke, spana kereta ke, jet kereta ke, apa lagi sudu ke, ataupun piring rumah dia tak cukup ke, ataupun itu ulama-ulama sebut benda-benda tu. Kalau kita di pejabat ni pen ke, jadi benda-benda, kalau benda-benda besar dia tak panggil al-maun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa yamna'unal maun ni sifat bakhil, orang-orang yang munafik ni dia tak nak orang ambil manfaat daripada barang dia. Walaupun kalau orang ambil manfaat daripada barang dia, tak efek apa-apa, tapi dia tak nak kerana sifat bakhil itu. Allah Subhanahu Wa Taala cela orang sifat macam ni. Jadi insya-Allah setakat itulah saja insya-Allah setakat yang mampu insya-Allah
kita ambil pengajaran daripada kisah ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kitanya ialah bahawa jangan jadi orang macam ni. Sama ada jangan jadi orang yang atas tadi tu, sama ada berbuat baik kepada miskin, memberi makan kepada orang miskin, tolong orang miskin, kemudian tu membantu membuat baik kepada anak-anak yatim ataupun orang-orang yang memang lemah, dan kemudian tu sembahyang kita kena jaga, kena jangan melalaikan waktu sembahyang ni, jangan buat tak endah waktu sembahyang ni, letakkan dia tu nombor satu dalam kehidupan kita. Dan juga yang terakhirnya ialah kita kena mudah untuk memberi pinjam kepada orang lain barang-barang yang kita ada, supaya kita termasuk dalam ni. Para sahabat bila baca habis ayat ni, mereka akan baca doa lah, ada doa dia, iaitu doa yang mana-mana boleh insya-Allah kita baca doa pun, iaitu kita minta Allah Taala ni jauh daripada sifat-sifat yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat dalam surah ini, insya-Allah. Jadi ingat Al-Maun, ingatlah mana benda-benda kecil pun kita kena ambil kira insya-Allah kan, walaupun nampak kecil. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah moga-moga Allah Taala memberi manfaatlah daripada sesi kita pada malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi, tamatkan insya-Allah tangguh dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.